Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 2 iaitu sel sebagai unit asas hidupan. Okey, tajuk yang subtopik yang pertama dalam bab ini adalah iaitu 2.1 struktur, fungsi dan organisasi lah. Okey, dalam subtopik ni akan ada banyak bahagian-bahagian pada sel tu yang perlu labelkan. Okey, dan juga dia akan biasanya soalan akan bertanya tentang fungsi dia lah. Okey, fungsi-fungsi setiap bahagian nanti. Okey. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sel. Okey, sel apakah itu sel? Sel adalah unit asas bagi hidupan lah. Okey, jadi semua benda hidup ni, termasuklah kita semua ni, okey, benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Jadi kalau ditanya apakah maksud sel? Sel adalah unit asas bagi hidupan lah. Okey, bagaimanakah penemuan sel tu? Daripada mana perkataan sel tu? Okey, sebenarnya daripada seorang saintis lah yang bernama Robert Hooke. Okey, Robert Hooke ni pada tahun 1665, okey, ahli sains Inggeris ni yang bernama Robert Hooke telah menggunakan mikroskop ringkas. Okey, di mana dia mengambil satu kepingan gabus, dia letakkan di bawah mikroskop lah, maka dia dapati terdapat kotak-kotak kecil lah. Jadi kotak-kotak kecil itu dinamakan sebagai sel. Jadi perkataan sel tu bermula dengan penemuan Robert Hooke ni lah. Okey, kotak-kotak kecil daripada gabus tadi. Okey, yang seterusnya adalah proses pembahagian sel. Apa itu proses pembahagian sel? Okey, jadi bagaimana hidupan ni boleh membesar, boleh kalau kita luka kita boleh sembuh, sebenarnya disebabkan oleh proses ni lah. Okey, nama dia proses pembahagian sel, di mana sel ni akan mengalami proses pembahagian untuk membentuk sel-sel yang barulah. Okey, untuk menggantikan sel-sel yang rosak. Okey, sel-sel tunggal ni akan menjadi dua sel yang berasingan dan seterusnya lah. Dia akan membahagi dan terus membahagi. Okey, kalau sel kanser ni, proses pembahagian dia tidak terkawal. Okey, dalam keadaan yang terkawal, sel akan membahagi secara normal. Okey, kanser ni terbentuk bila sel normal tadi membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Okey, dia terus membahagi daripada sel kanser tu dibentuk tumor dan akhirnya dibentuk kanser lah. Okey, ni sel-sel kanser. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada fungsi struktur sel haiwan. Okey, ni dalam buku teks awak pun ada lah. Okey, bahagian-bahagian pada sel haiwan ni awak perlu tahulah. Okey, yang pertama kita ada apa sini? Membran sel. Kita ada mitokondria. Kita ada nukleus. Dan kita juga ada sitoplasma. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, bahagian ni awak kena kenal lah. Nukleus ni berada di tengah. Okey, mitokondria ni, okey, awak nampak dia ada jalur bulat ni, lepas tu dia ada macam spiral dalam dia tu. Okey, membran sel ni adalah lapisan di bahagian luar ni. Okey, sitoplasma ni di bahagian dalam ni lah. Okey. Fungsi dia ada dekat bawah tu. Contohnya membran sel mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Mitokondria fungsi dia menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, nukleus mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey, nukleus mengawal keseluruhan aktiviti sel. Apa yang ada dalam nukleus? Dia mengandungi kromosom lah. Okey, dia ada DNA yang membawa kepada maklumat genetik. Okey, sebab tu kalau adik-beradik biasanya muka dia hampir sama lah sebab membawa DNA yang hampir sama. Tapi setiap orang mempunyai DNA masing-masing lah. Okey.
Cytoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia untuk berlaku. Okay, jadi fungsi-fungsi struktur sel haiwan ni awak perlu ingatlah. Okey, ini penerangan untuk setiap bahagian tadi. Membran sel mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okey, mitokondria. Okey, mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Itu gambar struktur dia. Okey, sitoplasma. Mana sitoplasma ni? Anak panah yang ditunjukkan tu, sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Okey, nukleus. Okey, di bahagian tengah tu, okey, yang bentuk X tu itu adalah kromosom lah. Okey, dalam kromosom tu dia ada DNA yang membawa maklumat genetik. Jadi kalau ditanya apakah fungsi nukleus, awak ambil titik yang pertama tu. Mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey, apa fungsi nukleus? Mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey, kalau tadi sel haiwan, okay, kita tengok fungsi struktur haiwan dan juga sel tumbuhan ni. Sel tumbuhan kalau bentuk dia ni bentuk petok ni, kalau bulat sel haiwan lah. Ini sel tumbuhan. Okey, bahagian-bahagian yang ada pada sel tumbuhan, yang pertama kloroplas. Okey, yang hijau ni. Okey, yang kedua membran sel. Okey, dekat lapisan kat luar ni, yang dalam tu lah. Okey, ada dua lapisan Okey, membran sel, mitokondria yang warna merah tu. Okey, vacuole yang berada di bahagian tengah tu. Okey, dan juga nukleus. Okey, dinding sel, bahagian paling luar, memberi sokongan dan perlindungan lah, dan bentuk sel kita akan menjadi tetap lah. Okey, di bahagian tengah tu kita ada sitoplasma. Jadi apa beza di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan lah. Okey, perbezaan ni dia ada vacuole, dia ada tambahan dinding sel tadi. Ini dinding sel, vacuole dan juga kloroplas. Okey, kita ada kloroplas. Jadi ada 3 perbezaan di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, sel tumbuhan dia ada tambahan 3 lagi struktur lah, iaitu kloroplas, vacuole dan juga dinding sel. Yang lain sama dengan sel haiwan. Okey, ini mitokondria, sama je tadi, fungsi dia menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia untuk berlaku. Okey, membran sel mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okey, nukleus mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey, mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA tadilah, asid deoksiribonukleik, yang membawa maklumat genetik. Okey, yang bentuk X tu adalah kromosom lah. Dalam tu ada DNA. Okey, ni adalah kloroplas. Apakah fungsi kloroplas? Menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, pokok dia boleh hasilkan makanan dia sendiri. Yang nama proses tu adalah fotosintesis. Jadi dia memerlukan kloroplas lah. Sebab tu tumbuhan boleh menjalankan proses fotosintesis. Sebab apa? Dia ada kloroplas. Okey, dia menyerap cahaya matahari, okey, untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, seterusnya vacuole di bahagian tengah tu, okey, memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi dengan subsel. Okey, dinding sel bahagian paling luar ni, okey, memberi sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Jadi sel tumbuhan ni mempunyai bentuk yang tetap, kalau sel haiwan bentuk dia tidak tetap lah. Okey, jadi ni adalah perbandingan di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, kalau di bahagian tengah ni, ini adalah persamaan dia lah. Dia mempunyai nukleus,
mempunyai membran sel, mempunyai sitoplasma dan juga mitokondria. Okey, perbezaannya apa? Kita tengok pada sel haiwan dulu. Tengok pada sel haiwan. Okey, sel haiwan tidak mempunyai kloroplas dan dia juga tidak mempunyai dinding sel, tiada vakuum dan bentuknya tidak tetap. Okey, manakala sel tumbuhan dia mempunyai dinding sel, ada kloroplas, ada vakuum dan mempunyai bentuk yang tetap. Okey, ini semua ada dalam buku teks awak lah. Awak boleh tengok semula. Dan awak boleh cuba menjawab latihan yang telah cikgu beri sebelum ni lah. Okey, untuk bab 2 tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada organisma unisel dan juga multisel. Okey, uni maksudnya satu. Kalau organisma unisel maksudnya organisma tadi hanya terdiri daripada satu sel sahaja. Manakala organisma multisel bermaksud organisma yang terdiri daripada lebih daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Okey, itu maksudnya organisma multisel. Lebih daripada satu sel lah. Okey, walaupun organisma unisel ni terdiri pada satu sel sahaja, dia masih lagi menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan juga pembiakan lah. Dia boleh membesar, dia boleh membiak. Okey, organisma unisel. Organisma unisel, contoh dia adalah ameba dan juga paramecium yang hidup di kawasan yang berair. Okey, juga Euglena. Okey, Euglena mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan juga haiwan. Okey, oleh kerana dia ada ciri tumbuhan, maka dia boleh buat makanan sendirilah. Okey, dia boleh buat makanan sendiri dengan cahaya matahari. Tapi dia boleh bergerak seperti haiwan. Okey, jadi itu kita kata Euglena ni dia ada ciri tumbuhan dan dia juga ada ciri haiwan. Dia boleh buat makanan sendiri dan dia juga boleh bergerak seperti haiwan lah. Okey, contoh organisma unisel alam tumbuhan pula adalah Chlamydomonas. Okey, Chlamydomonas. Okey, organisma multisel. Okey, ni gambar dia di tepi tu. Okey, kita pun kategori organisma multisel lah sebab kita ada banyak sel. Okey, contohnya manusia, Muco, Spirogyra dan juga Hydra. Okey, Muco, Spirogyra, Hydra, manusia. Okey, itu adalah contoh-contoh organisma multisel. Okey, jenis dan fungsi sel haiwan, kita ada sel epitelium, sel saraf, sel darah merah, sel otot, sel darah putih dan juga sel pembiakan. Okey, sel saraf. Okey, ini gambar dia. Sel saraf mempunyai gentian yang panjang, berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impas ke seluruh badan. Okey, sel epitelium, okey, di gambar dia, membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Okey, sel ini juga merembeskan mukus. Okey, sel darah merah, okey, ni bentuk dia. Okey, tidak mempunyai nukleus. Okey, tiada nukleus. Membentuk cakra dui cekung untuk menambahkan luas permukaan. Okey, mengandungi hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan dan juga mengangkut karbon dioksida daripada sel ke seluruh badan balik semula ke paru untuk dibebaskan keluar lah. Okey, kita perlukan oksigen untuk bernafas dan kita akan bebaskan karbon dioksida. Okey, ini adalah gambar sel otot. Okey, sel otot akan mengecut dan mengendor untuk menghasilkan pergerakan lah. Okey, jadi kita boleh angkat tangan, angkat kaki bergerak tu disebabkan oleh adanya sel-sel otot. Okey, sel darah putih.
berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Contohnya ada virus masuk dalam badan awak. Okey, sel darah putih ni dia sistem pertahanan lah. Okey. Dia akan mengelilingi partikel asing tadi dan cuba musnahkan lah. Okey. Yang seterusnya, ini adalah gambar sel pembiakan. Yang bulat ni adalah ovum, yang macam berudu tu itu adalah sperma lah. Okey, sel sperma membawa bahan genetik lelaki, manakala ovum ni, telur tu, itu adalah sel ovum di mana dia membawa bahan genetik perempuan. Okey, sel tumbuhan terdiri daripada sel epidermis, sel palisad, sel pengawal dan juga sel rambut akar. Okey, ni gambar ajar dia ada dalam buku teks awak. Okey, sel epidermis. Okey, dia berfungsi mengurangkan kehilangan air dan juga membolehkan pertukaran gas. Okey, dan penyerapan air dan juga nutrien. Okey, sel palisad mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan juga menjalankan proses fotosintesis. Okey, mula-mula epidermis, lepas tu sel palisad. Okey, yang seterusnya sel pengawal. Okey. Sel pengawal. Sel pengawal ni dia boleh mengawal keluar masuk air lah. Okey. Okey, stoma biasanya terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses fotosintesis. Pada waktu malam dia akan tutup lah. Okey, ataupun pada hari yang panas untuk mengelakkan kehilangan air. Jadi sel pengawal ni fungsi dia mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey, sel rambut akar meningkat, dia ada banyak sel rambut ni, rambut akar. Supaya luas permukaan dia lebih banyak, maka dia dapat menyerap lebih banyak air dan nutrien daripada tanah lah. Okey, ni sel epidermis. Okey, cikgu dah sebut dia punya fungsi tadi. Okey, sel palisad, dia ada klorofil. Okey, ini sel pengawal. Okey, awak nampak bukaan tu, itu adalah stoma lah. Okey, stoma yang boleh terbuka dan boleh tertutup lah, dikawal oleh sel pengawal. Sel pengawal ni yang akan mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey, ni sel rambut akar. Okey, dia ada banyak tu. Okey, setakat itu dulu kita punya pelajaran untuk hari ini. Sebab tajuk bab 2 ni agak panjang. Tajuk-tajuk yang lain kita akan sambung pada hari yang lain. Okey, sekian dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum.